Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Sir Mujahid Sodiki selaku pensyarah pengajian Malaysia, dan saya harap tuan dan ahli keluarga tuan sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Kami dari kumpulan Datuk Maharaja Lela, dan pada hari ini kami akan membentangkan kerja khusus yang bertajuk Pendudukan Jepun di Tanah Melayu atau dikenali sebagai negara kita. Saya mewakili kumpulan saya yang terdiri seramai 6 orang. Saya akan memperkenalkan setiap ahli kumpulan saya, antaranya ialah Muhammad Zafir Zakwan bin Abdul Malik, Azhar Faris bin Muhammad Hashim, Amin bin Anwar Salihuddin, Muhammad Radi Sabri Syahidan bin Muhyiddin, Zahiruddin bin Zahari, dan saya sendiri, Muhammad Syafiq bin Muhammad Syukri. Tanpa membuang masa, saya ingin membentangkan tajuk pengenalan saya, jajahan Jepun. Penjajahan Jepun di Tanah Melayu bermula apabila tentera darat ke-25 Jepun menyerang Tanah Melayu pada 8 Disember 1941. Tentera Jepun melancarkan serangan amfibi, amphibious assault, di pantai utara Tanah Melayu di Kota Baru dan mula maju ke bawah ke pantai timur Tanah Melayu. Berikut merupakan garis masa penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Pada 8 Disember 1941, penjajahan itu bermula dengan pendaratan tentera Jepun, Imperial Jepun di pantai Padang Pak Ahmad di Kota Baru, Kelantan. Seperti mana yang berlaku dalam sejarah tanah air kita, serangan terhadap Kota Baru, Kelantan bermula sejam sebelum serangan terhadap Pearl Harbor. Akhirnya, lapangan terbang Kota Baru jatuh kepada tentera Jepun pada waktu pagi. Pada 9 Disember 1941, lapangan terbang Sungai Petani, Butterworth dan Alor telah ditawan. Pada 10 Disember 1941, kapal tempur HMS Prince of Wales dan HMS Repulse bergerak di pesisir timur Tanah Melayu menuju ke arah tempat pendaratan Jepun yang dilaporkan di Kuantan. Pada 11 Disember 1941, Jepun memulakan penggemuman di Pulau Pinang. Pada 12 Disember 1941, Citra dan Alor jatuh ke tangan Jepun. Pihak British terpaksa berundur ke selatan. Pada 17 Disember 1941, tentera British telah meninggalkan Pulau Pinang lalu diambil oleh tentera Jepun. Pada 26 Disember 1941, tentera Jepun terus mara menuju ke arah selatan lalu menawai Ipoh. Pada 30 Disember 1941 hingga 2 Januari 1942, tentangan sengit terhadap kebaraan tentera Jepun dalam pertempuran Kampar berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada 7 Januari 1942, dua pasukan brigade dari bahagian infanteri India ke-11 telah dipintas dalam pertempuran Slim River, lantas membuka laluan tentera Jepun ke Kuala Lumpur. Pada 9 Januari 1942, Panglima Tentera ABDACOM, American British Australian Command, General Wavell, memutuskan untuk mengundurkan semua pasukan British dan Commonwealth ke Johor. Pada 11 Januari 1942, akibat daripada pengunduran tersebut, Kuala Lumpur telah jatuh kepada tentera Jepun tanpa sebarang tentangan. Pada 14 Januari 1942, tentera Imperial Australia yang bergerak menuju ke utara dari Segamat ke Gemas bertemu dengan pasukan tentera Jepun yang sedang mara. Pada 15 Januari 1942, Division ke-5 Jepun yang merupakan pasukan utama tentera Jepun tiba dan memaksa tentera Imperial Australia kembali ke Segamat. Pada 17 Januari 1942, pihak British mengarahkan Batalion 219 dan 229 menyerang balas di Bakri. Operasi tersebut menemui kegagalan apabila tentera Jepun telah melakukan serangan hendak sebelum ianya bermula. Pada 20 Januari 1942,
pendaratan laju tentera Jepun dilakukan di Endau walaupun menerima tentangan hebat dari serangan udara pengebom torpedo Vickers Wildebeest. Pada 31 Januari 1942, seluruh tanah Melayu telah jatuh ke tangan Jepun. Antara sebab-sebab jatuhnya tanah Melayu kepada Jepun, antaranya ialah yang pertama, salah perhitungan pihak British terhadap kekuatan tentera Jepun. Yang kedua, kerajaan Thailand pula membenarkan penggunaan lapangan terbang di Songkhla dan Patani. Yang ketiga, pegawai risikan Jepun seperti Iwaichi Fujiwara juga dikenali sebagai Kaikens yang telah tiba awal sebelum serangan tersebut. Yang keempat, Lieutenant General Percival terpaksa menyerah diri kepada Lieutenant General Yamashita pada 15 Februari 1942. Yang kelima dan akhir sekali, pemerintahan British juga kurang membuat persiapan untuk menentang kemarahan Jepun di rantau Asia Tenggara. Sekian, terima kasih dari saya. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan slideshow kepada rakan saja yang seterusnya. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya ingin menceritakan dan berkongsi tentang penglibatan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Ya, ini tajuk kita pada hari ini, penglibatan Jepun dalam Perang Dunia Kedua. Baiklah, seterusnya saya akan mula dengan pengenalan dahulu. Menjelang pertengahan abad ke-19, Jepun merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem politik dan sosial yang masih ketinggalan. Perkembangan nasionalisme dan pembangunan pesat dalam bidang ekonomi komersial menjadikan Jepun bersedia untuk mengharungi era sistem politik dan sosial yang baharu. Pada hujung abad ke-19, Jepun telah menambah baik angkatan tenteranya sehingga menjadi sebuah angkatan tentera yang moden dan berkuasa. Namun, di sebalik kejayaan dan perluasan kuasa ke atas China dan Korea, kemajuan ekonomi serta kejayaan dalam perhubungan antarabangsa, Jepun kemudiannya mengalami masalah dalaman. 2 dekad selepas Perang Dunia Pertama menyaksikan Jepun bermasalah dalam penyesuaian selepas zaman ledakan ekonomi. Beberapa dekad kemudian, Jepun muncul sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi. Seterusnya, pada abad ke-20, jelas Jepun melaksanakan dasar imperialisme terhadap negara lain seperti Korea dan China. Dan seterusnya, Jepun menjadi perhatian kuasa-kuasa besar di dunia. Jepun mulai muncul sebagai kuasa besar yang dikatakan setaraf dengan kuasa besar lain seperti Rusia, Britain dan Amerika Syarikat melalui Persetiaan Inggeris-Jepun 1902. Hasil persetiaan tersebut telah membolehkan Jepun untuk bertindak memerangi Rusia sekaligus menjadi kuasa utama di Korea. Jepun berazam untuk menguji kemahiran terhadap Rusia yang diiktiraf sebagai kuasa tentera yang terkuat di dunia. Hasilnya, Jepun menang besar ke atas Rusia dan menghentikan kuasa Rusia di Pasifik. Pengiktirafan yang diterima setelah berjaya mengalahkan kuasa Rusia telah menjadikan Jepun berkeyakinan untuk mengukuhkan lagi kedudukannya sebagai kuasa besar dunia. Dengan menyertai Perang Dunia Pertama, Jepun mahu berdiri setanding dengan Jerman dan Amerika Syarikat. Perang Dunia Pertama telah berlaku pada 1914 di Eropah dan melibatkan beberapa kuasa besar di dunia termasuk Jerman, Britain, Amerika Syarikat, Jepun dan China. Semasa Perang Dunia Pertama, angkatan tentera semakin hebat dan peralatan ketenteraan menjadi lebih baik.
Matlabat untuk mencuba menandingi tentera barat jelas semakin berjaya apabila kapal perang Nagato dan Mutsu yang digunakan semasa Perang Dunia Pertama merupakan kapal tentera yang paling besar dan mahal di dunia. Maka menjelang tahun 1921, Jepun semakin berkembang sebagai kuasa tentera laut. Jepun sememangnya mempunyai agenda yang tersendiri apabila menyertai Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama telah menjadikan Jepun sebagai sebuah kuasa utama dunia dan diiktiraf kekuatannya oleh kuasa barat. Penglibatan Jepun dalam Perang Dunia Pertama mempunyai agendanya yang tersendiri. Antaranya adalah untuk memperluas dan memperkukuhkan kuasa ke atas wilayah-wilayah China dan Korea. Mereka ingin mengangkat keuntungan ekonomi serta membagi dan memantapkan ekonomi Jepun, serta ingin menyamakan taraf mereka dengan kuasa barat. Namun, Jepun berusaha untuk mencapai matlamat tersebut secara jelasnya melalui tuntutan 21 ke atas China dan Perjanjian Versailles. Jepun tergolong dalam kuasa besar dunia. Jepun menerima pengiktirafan dan diakui sebagai sebuah kuasa apabila tentera memenangi peperangan ke atas Rusia. Sejak daripada itu, Jepun tidak dapat dielakkan daripada melibatkan diri dalam hal ehwal politik dunia. Hal ini termasuklah melibatkan diri dalam Perang Dunia Pertama yang dirasakan sendiri oleh rakyat Amerika Syarikat yang berlakunya atas faktor persaingan pertahanan. Tahun-tahun selepas Perang Dunia Pertama juga menimbulkan banyak konflik di antara Jepun, Amerika Syarikat dan kuasa asing yang lain. Pada tahun 1930-an, menjadi tegang dengan masalah seperti diskriminasi rakyat Jepun yang semakin meruncing serta tindakan menguatkan diri yang lebih drastik dan kejam. Kesannya, pada 1932, Amerika Syarikat telah menjalankan polisi untuk tidak mengiktiraf penaklukan yang dilakukan oleh Jepun, malah diteruskannya sehingga Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, Jepun tetap meneruskan ketaksuban imperialisme mereka yang didasarkan kepada prinsip the survival of the fittest and the winner takes all. Kegairahan Jepun berlanjutan sehingga 1938. Jepun mengebom bandar-bandar besar di China dan mengakibatkan beribu-ribu rakyat terkorban. Walhal dengan itu, Jepun bertambah kuat dan peperangan ini telah pun diteruskan sehingga menjadi peperangan dunia yang kedua. Jepun merupakan kuasa besar dalam peperangan dunia kedua. Perang Dunia Kedua meletus ketika pihak berikat yang menumpukan perhatian pada peperangan yang berlaku di Eropah yang bermula pada 1939. Sementara Amerika Syarikat sedang mengadakan perundingan dengan pihak Jepun untuk memperbaiki hubungan mereka. Walau bagaimanapun, kira-kira 100 buah kapal terbang dan kapal perang tentera Jepun telah menyerang Angkatan Laut Tentera Amerika Syarikat di Pearl Harbor, Hawaii pada 8 Disember 1941. Dalam serangan itu, hampir keseluruhan Angkatan Tentera Laut Amerika telah dimusnahkan. Hal ini menyebabkan Amerika Syarikat semakin bertindak dingin dan mengecam tindakan Jepun. Perang Dunia Kedua di Asia berlaku pada tahun 1941 hingga 1945. Dalam Perang Dunia Kedua, Jerman, Itali dan Jepun mewujudkan pakatan yang dikenali sebagai kuasa paksi. Pembabitan Jepun dalam Perang Dunia Kedua ini adalah untuk mempertahankan maruah diri, dan kemuncak hubungan tegang ini berlarutan sehinggalah pada tahun 1945, di mana pada waktu tersebut Jepun mulai mengangkat bendera putih. Seperti yang tertera pada gambar, Jepun telah menyerahkan satu perjanjian dengan Amerika Syarikat bahawa mereka telah berundur dan telah menyerah kalah di tanah Melayu. Baiklah, itu sahaja presentation saya pada hari ini. Saya akan teruskan dengan topik-topik lain yang akan dipresent oleh kawan-kawan saya yang lain. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Zafir Zaukan bin Abdul Malik ingin membentangkan tentang faktor-faktor pendudukan Jepun di tanah Melayu. Nasionalisme melampau. Kemunculan nasionalisme melampau dalam kalangan tentera ini berpunca dari kemerosotan politik berparti dan masalah kemelesetan ekonomi. Angkatan bersenjata Jepun kurang senang dengan demokrasi barat kerana gejala rasuah dalam kalangan ahli parlimen Jepun. Kemelesetan ekonomi dunia 1929 telah memberi kesan kepada ekonomi Jepun, khususnya golongan petani. Permintaan sutera mentah yang menjadi ekspor terbesar ke Amerika Syarikat jatuh mendadak. Petani yang menjalankan kegiatan memelihara ulat sutera menerima kesan yang amat besar. Keengganan kerajaan menurunkan cukai ditambah pula dengan pendapatan petani yang jatuh 50% beserta hutang yang semakin banyak telah menambahkan penderitaan petani Jepun. Teras anggota tentera berasal dari keluarga petani dan ramai pegawai tentera berasal dari keluarga yang mempunyai tanah yang sederhana dan kecil. Mereka terharu dengan penderitaan petani, bagi pegawai-pegawai pula merasai politik berparlimen sedang merosakkan Jepun. Tentera bertindak merampas kuasa. Golongan tentera mendominasi kerajaan selepas menjatuhkan satu kekacauan pada 26 Februari 1936. Seramai 1,400 tentera yang dipimpin oleh 15 pemimpin muda telah memberontak. Mereka merampas ibu pejabat polis Tokyo, Kementerian Hal Ehwal Perang dan Bangunan Diet. Pada tahun 1940, parti-parti politik telah dimansuhkan. Sehubungan itu, kerajaan mula menyediakan Jepun ke arah peperangan. Belanjawan untuk tentera telah ditambah sebanyak 50% daripada belanjawan negara setiap tahun. Kemudian yang keduanya adalah desakan ekonomi. Jepun memerlukan bahan mentah dan pasaran yang perlu diperoleh dari luar negara kepada pasaran domestik yang lemah serta bahan mentah yang terhad. Kesan pemodenan Meiji yang memberi keutamaan kepada industri merupakan salah satu faktor Jepun melakukan imperialisme dan terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Manchuria dan China merupakan kawasan yang penting kepada ekonomi Jepun kerana menjadi pelabur kedua terbesar selepas Britain. Sejak dulu lagi, Manchuria menjadi kawasan rebutan antara Jepun dengan China. Jepun dan China berselisih faham tentang isu perkhidmatan kereta api Manchuria Selatan yang dimiliki oleh pihak Jepun. Kerajaan China menentang monopoli kereta api tersebut dengan membina landasan kereta api baru yang selari dengan landasan kereta api tersebut. Keadaan ini menimbulkan kemarahan pihak Jepun. Yang ketiganya adalah keselamatan negara. Soal keselamatan negara turut menjadi punca Perang Dunia Kedua di Asia. Yakni isu keselamatan negara bukan muncul secara mendadak tetapi telah diutarakan sejak pertengahan abad ke-18 ketika Jepun menghadapi ancaman kuasa-kuasa barat. Seorang intelek Jepun, Yoshida Shoin, mencadangkan supaya Jepun mengukuhkan pertahanannya dengan memajukan Pulau Hokkaido, menakluki Kepulauan Ryukyu Okinawa, menguasai Manchuria, Formosa dan menjadikan Korea sebagai negeri naungan. Kesimpulannya, kegairan Jepun menjadi kuasa dominan di Asia membimbangkan kuasa-kuasa barat. Tambahan pula, kuasa-kuasa barat mempunyai kepentingan ekonomi di Asia. Ancaman Jepun terhadap keselamatan dan ekonomi barat menyebabkan kuasa-kuasa barat berusaha melumpuhkan kekuatan kemarahan tentera Jepun. Ini adalah antara faktor-faktor yang lebih terperinci. Yang pertamanya adalah faktor masalah ekonomi Jepun. Seperti yang kita tahu, penduduk Jepun bertambah menyebabkan tanah pertanian dia kurang. Dan kedudukan geografi negara Jepun lebih banyak gunung ganang daripada tanah rata. Jepun perlukan bahan mentah untuk industri seperti petroleum, biji timah dan getah. Jepun memerlukan kawasan baru untuk pasaran hasil industri. Yang keduanya adalah dari segi faktor sekatan ekonomi. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ekonomi kerana Jepun menguasai China. China dikuasai Jepun melalui Perang China-Jepun Kedua 1937. Jepun bertindak balas menyerang Asia Tenggara untuk membebaskan diri. Serangan diketuai Jeneral Tojo. Tahun 1936, Jepun dikuasai oleh pemerintahan tentera. Tahun 1941, Jeneral Tojo menjadi Perdana Menteri Jepun. Beliau berjaya mengusir semua kuasa barat di Asia Tenggara. Dan ini adalah ketibaan Jepun di tanah Melayu.
Pendaratan Jepun di tanah Melayu berlaku secara sepantas kilat. Tempoh antara waktu konvoi Jepun berlepas dari Saigon, Indochina, Perancis menuju ke arah selatan pada 6 Disember 1941 sehingga pendaratannya di Kota Baru, Kelantan pada 8 Disember 1941 cuma mengambil masa 3 hari. Mitos keunggulan ketenteraan British di Timur Jauh dimusnahkan dalam tempoh 69 hari sewaktu Singapura yang merupakan penggalan tentera British di Timur Jauh melutut kepada kekuatan pihak Jepun pada 15 Februari 1942. Jepun menggunakan meriam semasa Perang Dunia Kedua di tanah Melayu. Pendaratan Jepun di Kota Baru, tentera Jepun bergerak ke arah pantai yang dipertahankan oleh pasukan India British yang mengawal pantai. Pasukan meriam British mula membela sepanjang kawasan pesisiran pantai dan laut sewaktu telah jelas bahawa tentera Jepun sudah memulakan pendaratan mereka. Tembakan suam menerangkan kawasan pendaratan Jepun dan unit Dogra mula menembak ke arah pesawat pendarat sebaik saja pesawat itu diterangi suar. Usaha pertahanan dilakukan bersungguh-sungguh oleh unit Dogra tetapi mereka menghadapi serangan yang sengit. Serangan udara oleh RAF dan juga Jepun berjaya mendarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada itu saya semula. Ini saya berfikir tentang penindasan terhadap tanah Melayu. Pertama, penindasan terhadap Jepun ke atas orang-orang Cina. Kerana hubungan orang Cina tanah Melayu dengan orang Cina di Republik Cina. Dan seterusnya orang Melayu setia dengan tentera Jepun kerana menawarkan jawatan di dalam keamiran dan menyebabkan ketegangan hubungan etnik di tanah Melayu. Seterusnya ramai berdua telah terpaksa menjadi buruh paksa bagi membina jalan ke keradapi maut antara Siam dan Burma. Seterusnya kekurangan bekalan beras akibat gangguan aktiviti perdagangan akibat perang. Oleh itu, tentera Jepun memaksa rakyat tanah Melayu meneruskan dengan sumber makanan yang lain seperti ubi kayu. Dan yang terakhir, tanah Melayu mengalami kerusakan ekonomi akibat inflasi yang tinggi kerana mata Jepun yang beramalkan daun pisang dicetak dengan banyaknya tetapi hampir tidak bernilai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir bin Nasruddin bersama ahli kumpulan saya daripada kumpulan Datuk Mahathir Lela ingin present tentang pendudukan Jepun di tanah Melayu, dan saya ingin present bahagian saya iaitu kesan pendudukan Jepun di tanah Melayu. Kesan politik. Yang pertama, memberi kesedaran politik kepada masyarakat tempatan, iaitu dia dengan menyemarakkan semangat kebangsaan di kalangan penduduk. Dia seperti slogan Asia untuk Asia yang dilaungkan oleh Jepun telah berjaya mempengaruhi pemikiran penduduk tempatan untuk menolak pemerintahan penjajah barat. Orang Melayu mendapat banyak peluang dan pengalaman dalam bidang pentadbiran. Hal ini kerana memberi peluang kepada penduduk negara di tanah Melayu untuk memegang jawatan dalam pentadbiran, membawa semangat pada bekerjaan sendiri dan bebas daripada penjajah. Masyarakat mendapat kesedaran tentang kelemahan kuasa pihak British. Hal ini kerana pendudukan Jepun juga telah memberi kesedaran kepada penduduk di tanah Melayu agar tidak mudah mempercayai kebaikan yang ditawarkan oleh kuasa asing. Dan last sekali, melahirkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat tempatan. Hal ini barulah apa rakyat Malaysia sekarang dan juga penduduk dahulu tanah Melayu baru ada rasa cinta pada negara dan ingin
membebaskan negara daripada cengkaman kuasa luar. Yang seterusnya ialah kesan ekonomi. Kesan ekonomi yang pertama, kemerosotan ekonomi pada peringkat individu dan keluarga. Ia bermaksud pendapatan keluarga juga individu berkurangan dari segi ekonomi sebab kekurangan makanan dan kemerosotan kesihatan dalam sosial lah. Kemerosotan perusahaan biji timah dan getah. Hal ini kerana British telah mengamalkan bumi hangus di mana mereka telah merosakkan pokok-pokok getah, kilang-kilang, lombong dan jentera pelombongan sebelum merundur dari tanah Melayu. Kerana semasa Jepun menjajah tanah Melayu, British telah merosakkan semua hasil utama daripada getah dan merosakkan kilang-kilang lombong dan jentera sebelum mereka keluar daripada tanah Melayu. Hal ini pihak daripada Jepun tidak mendapat apa-apa langsung daripada itu. Ketiga, banyak barang keperluan utama tidak dapat diperoleh. Hal ini kerana mungkin disebabkan catuan yang dibuat oleh daripada Jepun, catuan makanan daripada Jepun. Yang keempat, kejatuhan nilai mata wang negara. Apabila ekonomi merosot, jatuh, maka nilai mata wang akan jatuh sekali. Ya, seperti poin yang nombor 2 tadi, akibat pokok getah, kilang-kilang, lombong-lombong dan jentera pelombongan dirosakkan oleh British, maka kestabilan ekonomi itu dia berkurang. Mata wang pun akan jatuh disebabkan atas kesan itu. Okey, yang terakhir ialah kesan sosial. Penindasan terhadap orang Cina. Hal ini kerana Jepun tidak suka ataupun membenci fahaman komunisme terhadap China dan mereka sangat resis terhadap orang China. Ramai pemuda terpaksa menjadi buruh paksa. Hal ini kerana untuk membuat laluan kepada orang Jepun, seperti membuat landasan kereta api di Burma. Jepun membawa ke sana dan membawa semua pemuda dari tanah Melayu untuk membuat landasan kereta api. Contoh dia seperti itulah. Tapi itu juga menimbulkan semangat rajin dan berdikari di kalangan orang Melayu serta pentingnya pelajaran, di mana selepas perang sekolah-sekolah Melayu berkembang dengan pesat. Negara juga mengalami masalah kekurangan beras. Seperti di kesan ekonomi tadi, catuan makanan telah dibuat oleh Jepun, maka sumber makanan yang pertama susah untuk didapati. Yang keempat, masalah kesihatan di kalangan penduduk. Apabila makanan pun berkurang, maka penduduk tanah Melayu pun akan kurang sihat dan akan mengalami pelbagai penyakit. Yang terakhir, layanan Jepun yang berat sebelah. Layanan Jepun yang berat sebelah ini terhadap orang-orang yang tidak memahami bahasa Jepun, majoritinya, yang mana dapat memahami bahasa Jepun dan juga dapat bercakap dalam bahasa Jepun, mereka akan utamakan. Dan layanan daripada penduduk tanah Melayu yang biasa, tambahan pula orang China atau Chinese, akan diberak sebelahkan. Maka ini adalah tidak adil. Penduduk tanah Melayu juga mengalami ketakutan dan kesengsaraan. Ia seperti dikenakan perintah berkurung dan sekatan raya
saling mencurigai, hukuman dera dan mati dilangkan di khalayak ramai. Dan yang seperti yang tadi ni, ramai pemuda terpaksa menjadi buruh paksa. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir sekali adalah penandatangan Lieutenant Adnan Saidi. Pada tahun 1941, Lieutenant Adnan Saidi ditempatkan di Pasir Panjang, Singapura, dan ketika Perang Dunia Kedua semakin hampir merupakan kali terakhir beliau bersama anak-anak dan isterinya. Dan ketika ini isterinya sedang syarat mengandung anak ketiga mereka. Pada 13 Februari 1942, peperangan bermula dan Lieutenant Adnan Saidi bersama kompani C memberikan tendangan hebat sehingga memaksakan tentera Jepun berundur. Pada tengah malam 14 Februari 1942 pula, Lieutenant Adnan dan kompani C diarahkan untuk ke PT 226 Bukit Candu. Pada petang 14 Februari, Lieutenant Adnan Saidi dan tenteranya berjaya menumpaskan sekitar 20 orang musuh dan ini memaksa sekali lagi tentera Jepun berundur. 2 jam kemudian, tentera Jepun telah melancarkan serang besar-besaran dalam bilangan tentera yang ramai. Serangan tersebut telah menumpaskan Lieutenant Adnan Saidi 27, Ketua Pelatuan nombor 7 dan kompani C Bridge 1 Malaya dengan bilangan yang lebih kecil dan kekurangan peluru. Regimen Melayu bertempur sehingga ketitisan darah terakhir dan dilaporkan lebih daripada 800 orang askar musuh telah ditewaskan oleh Lieutenant Adnan Saidi dan regimennya. Namun, Lieutenant Adnan menggunakan pepatah biar putih tulang dan berputih mata. Lieutenant Adnan disiksa kejam. Kopra Yaakob yang memenangi pingat galan kemenangannya adalah salah satu daripada beberapa yang terselamat di Bukit Candu. Dalam kacau balau pertempuran, dia jatuh dan mendarat di atas mayat-mayat mereka yang terkorban. Beliau terselamat dari maut dalam meletakkan gerakan di kalangan timbunan mayat dan menyaksikan kematian mengerikan Adnan Saidi. Musuh yang menang berjaya menawan Lieutenant Adnan. Marah oleh rintangan pertempuran sengit, ketua pelatuan itu diseret dan ditolak ke Ganisak 1. Tentera Jepun kemudiannya telah mengantungkan kakinya pada pokok ceri. Marah dengan kematian rakan-rakan sepenyuangan mereka, tentera Jepun menikam Lieutenant Adnan dengan bayonet, pisau tajam. Dalam beberapa kejadian, lehernya telah dikelar berulang kali. Dalam keadaan Kopra Yaakob, kematian beliau menyaksikan perbuatan mengerikan ini. Selepas pertempuran, tiada siapa telah dibenarkan untuk menjatuhkan badannya untuk dikebumikan. Tiada siapa yang berani. Beberapa sumber berdekatan bahawa badan cacat Lieutenant Adnan Saidi telah dibakar menjadi abu. Haji Burhan Muslim yang tinggal berhampiran di Bukit Candu telah memajak Bukit Candu dengan sepupunya beberapa hari selepas pertempuran tersebut. Dalam satu banglo putih yang berdiri di atas bukit lorong pipis, dia melihat badan-badan yang dismemberet askar Melayu di mana-mana. Dalam salah satu bilik meletakkan tubuh seorang tentera Melayu. Lehernya telah dikelar beberapa kali dengan pakaian seragam yang telah basah dengan darah. Berdasarkan kepada lancana yang terdapat pada pakaian seragamnya, Haji Burhan percaya bahawa dia adalah seorang pegawai berpangkat tinggi. Beliau merasakan bahawa orang itu ialah Lieutenant Adnan Saidi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semujahid. Nama saya Muhammad Tadi Sabri Syahidan bin Muhyiddin. Grup kami membentangkan tentang penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Jadi saya present bagian kesimpulan. So kesimpulannya, kita hendaklah memahami dan menghayati tentang kewujudan kerajaan-kerajaan Melayu di tanah air. Seterusnya, generasi masa kini hendaklah menghayati dan menghargai sejarah negara dan seterusnya mengukuhkan jati diri terhadap tanah air. Okay, next. Malaysia hari ini padat dengan gabungan asimilasi dan kritisme berbagai budaya yang membentuk budaya Malaysia yang unggul. Dan yang last kali, Malaysia menitik beratkan hal yang berkaitan dengan sejarah-sejarah Malaysia agar dapat mengenang jasa-jasa pahlawan negara yang sanggup berkorban untuk mempertahankan tanah air daripada dijajah. Jadi sekian dari kami dan salam sejahtera. Terima kasih.